Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai pada muka surat 141. Cik Pak Mek. Iaitu kita sampai masih lagi dalam hal berkaitan dengan Allah itu memiliki tangan, sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Cuma bahagian akhir ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak kita tengok perbahasan mengapa orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah tidak boleh menerima Allah Ta'ala itu ada tangan secara hakiki. Secara hakiki, kenapa tak boleh terima? Kenapa tangan di dalam Al-Quran mereka terjemahkan dengan makna nikmat dan dengan makna kekuatan? Tangan Allah di atas tangan mereka bermakna kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Nikmat Allah di atas mereka. Ini makna yang diberikan oleh golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Qadariyah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak kita tengok alasan mereka. Alasan itu penting ikhwan. Alasan itu penting. Sangat penting. Bila orang tu buat salah, apa alasan dia? Kita baca dah dalam Riyadhus Salihin, Bilal bin Rabah azan subuh lambat. Pasal apa? Nabi tanya azan subuh lambat menyebabkan Nabi keluar lambat. Maka Bilal bagi tahu pada Nabi alasan dia kerana dia disekat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya soalan sampai waktu subuh tu dah masuk tengah waktu dah. Maka dia tak berkesempatan nak azan di awal waktu. Maka alasan itu diterima oleh Nabi. Maka alasan itu sangat penting. Kenapa dia tak boleh terima? Orang kata orang putih panggil alasan ni apa? Excuse. Ada excuse me kan? Excuses. Bagi alasan. Apakah alasan dia tak boleh terima? Baik, ikhwatul iman, sebelum kita baca Al-Ibanah, saya nak baca sedikit muqaddimah yang pendek. Iaitu saya ambil daripada buku Al-Um Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tulis Al-Um. Siapa yang ada Al-Um, dia boleh tengok jilid yang pertama di bawah bab Waqtul Adhan lil Jum'ah. Waqtul Adhan lil Jum'ah. Waktu azan untuk sembahyang Jumaat. Hak ni saja kita kongsi. Saya nak kita kongsi benda ni. Di bawah bab ni satu bab yang pendek, waktu manakah kita nak melaungkan azan Jumaat pada hari Jumaat. Dia kata di sini Imam Syafi'i kata dia qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa uhibbu an yakuna al-adhan yawm al-jum'ah hina yadkhulu al-imam al-masjid wa yajlisu ala mawdi'ihi alladhi yakhutubu fihi khashabun aw jaridun aw mimbarun aw syai'un marfu'un lahu aw al-ardi. Imam Syafi'i kata wa uhibbu, aku suka. Ya.
Saya cuba nak ambil benda ni dan nak kaitkan dengan apa kita buat hari ni. Dan kemudian tajuk kita tadi alasan. Mari kita cari alasan kenapa kita tidak boleh mengikut kebenaran dan kita nak kekalkan benda-benda yang kita pasti secara fakta dia kurang tepat. Apakah excuse tadi Pak Cik Nazri kata excuse. Apa alasan kita nak bagi? Imam Syafi'i kata wa uhibbu, dan aku suka an yakuna al-adhan yaum al-jum'ah, dilaungkan azan pada hari Jumaat, hina yadkhul al-imam al-masjid, apabila imam yang nak baca khutbah itu dia masuk masjid. Walaupun waktu dah masuk tapi imam tak mai lagi, tak usah azan lagi. Tunggu imam mai. Bila imam mai katalah azan pukul 1, imam mai 1.10, 1.10 azan. Tak salah apa, tak ada hal apa. Jangan imam mai 3.30 sudahlah. Dekat 5 minit, 2-3 minit, no hal. Tak ada hal. Bila dia mai, dia masuk dalam masjid, wa yajlisu ala mawdhi'ihi alladhi yakhtubu alaihi, dan dia pun duduk di tempat yang dia nak baca khutbah, maka barulah azan dikumandangkan. Ini di mana? Daripada al-um, bukan daripada utusan ataupun kosmo. Tidak, daripada al-um. Ambil daripada al-um. Bila imam masuk dan dia pun wayajlisu ala mawdhi'ihi, dia pun duduk di tempatnya, alladhi yakhtubu alaih, tempat yang dia nak baca khutbah, sama ada dia berdiri di atas kayu ke, di atas korma punya potongan-potongan pokok korma ke, ataupun dia berdiri atas apa, ataupun Imam Syafi'i kata awil ardi, ataupun membar semua tak ada, dia berdiri dengan dua tapak kaki dia atas tanah. Silakan, tidak ada hal. Kata dia fa idza fa'ala, apabila dah jadi dah lagu tu, ukhidhal muadzin fil adhan, maka barulah muazzin itu melafazkan azan. Fa iza faragha qama fayakhtubu la yazidu alaih, apabila dah selesai dah keadaan itu, maka imam pun dah bersedia berdiri untuk khutbah, la yazidu alaih, jangan ditambah dengan apa-apa azan lagi. Terus tambah dah. Takat tu Hak ni kita ambil di mana? Daripada al-um. Kata Imam Syafi'i, diriwayatkan daripada akhbarani as-siqah ani Zuhri ani Sa'ib bin Yazid. Kata Imam Syafi'i telah mensampaikan khabar kepada aku daripada as-siqah, daripada az-Zuhri, daripada Sabit bin Yazid. Kata mereka, annal adhan kana awwaluhu lil jum'ah hina yajlisul al-imam 'ala al-minbar 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadis daripada As-Sa'ib bin Yazid, sesungguhnya azan yang awal-awal yang berlaku pada zaman Nabi pada hari Jumaat berlaku apabila imam berada di atas mimbar. Inilah yang berlaku di zaman Nabi. Bila Nabi masuk, Nabi terus naik atas mimbar, maka barulah azan dikumandangkan. Wa Abi Bakrin wa Umar, demikianlah yang berlaku pada zaman Abu Bakar, zaman Umar. Falamma kanat khilafah Uthman kathura nas, apabila sampai pada khilafah Uthman, pemerintahan Uthman, wa kathura nas, dan manusia dah jadi banyak, amara Uthman bil adhani thani, maka Uthman memerintahkan supaya dilakukan azan yang kedua. Fa'adzana bihi, maka berlakulah azan itu. Fathabatal amru ala dhalik, maka telah sabitlah urusan itu sampai sekarang. Ini kata Imam Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i, waqad kana Atha, sesungguhnya Imam Atha. Ni daripada tanya Atha ni siapa? Imam Syafi'i pun dengar cakap dia. Kata Imam Atha kata, yankuru an yakuna Uthman uhaddithuhu wa yaqulu uhaddithuhu Muawiyah. Kata Atha, Atha kata tak, yang azan dua kali ni bukan Uthman azan sekali. Yang azan sekali ni, yang azan dua kali start Muawiyah, bukan Uthman. Atha mengingkari
Osman yang buat azan 2 kali pada hari Jumaat. Kata Atha yang buat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Aku tak tahu. Benda ni semua aku tak tahu. Aku kata wallahu a'lam. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, yang ni yang saya nak ambil ni. Baca sepanjang tu nak ambil sini aja. Kata Imam Syafi'i, wa ayyuhuma, 2 riwayat ni. Macam mana azan zaman Nabi, Abu Bakar, Osman. Dan riwayat yang kedua, azan antara Osman dengan Muawiyah. Sama ada Muawiyah start ataupun Osman start. Antara mereka dua ni, ada yang telah start azan 2 kali. Tapi riwayat yang pertama, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, azan sekali. Maka di antara 2 riwayat ini, wa ayyuhuma, di antara dua-dua ini, fal amru alladhi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Apa yang berlaku di zaman Nabi, azan yang berlaku di zaman Nabi, itulah yang lebih aku suka. Makna dia takat tu kita baca dengan azan Jumaat hari ni, macam mana nak buat? Dia tak masuk. Tapi yang duk buat azan macam lah ni, kita pergi tanya ni mazhab siapa? Duk bin Syafi'i dalam situ lah. Dia boh Syafi'i juga. Kita bertanya excuse tadi ni, alasan. Kenapa tak boleh kembali kepada mazhab kita? Dalam bab azan Jumaat, mazhab kita betul-betul dia masuk dengan sunnah yang wujud itu. Masuk. Dan satu lagi riwayat disebut oleh Imam Syafi'i. Dia kata ada riwayat menyebut innal ladzi zada at-ta'dhin ats-tsalits yaum al-jum'ah Utsman bin Affan hina kathura ahlul Madinah ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. Imam Syafi'i kata memang ada riwayat diriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Majishun, ini seorang daripada kawan Imam Malik, daripada Imam Az-Zuhri, daripada As-Sa'ib bin Yazid. Memang ada riwayat Sayyidina Osman telah tambah 3 azan. 3 azan. Lagi dahsyat kita dengar 3 azan. Dia tambah 3 azan. Pasal apa? Pasal orang di Madinah tu dah banyak dan Sayyidina Osman terpaksa pakai bukan 1 muazzin, 2-3 muazzin. Macam mana yang dikatakan 3 azan di zaman Osman? Kata Imam Syafi'i, 1 azan masuk waktu. Itu azan masuk waktu. Azan yang kedua masa nak semayang. Azan yang masa nak semayang ni apa dia? Maksud azan nak semayang itu iqamah. Jadi Jumaat ni ada 2 azan. 1 azan masuk waktu, 1 azan nak semayang. Dan lagi 1 azan dia kata qabla al-waqt. Sebelum masuk waktu, Osman suruh 1 muazzin lain pergi azan di Zawra. Zawra ni satu tempat tinggi, mungkin berada di kawasan Suq, kawasan pasar Madinah, luar daripada Masjid Madinah, azan sebelum masuk waktu. Maka kata Imam Syafi'i, inilah dia kata zadat ta'dhinu tsalits, inilah penambahan 3 azan yang berlaku di zaman Utsman bin Affan. Kok mana pun Utsman bin Affan tidak azan macam kita azan ni. Kita azan ni macam mana? Masuk waktu 1, bagi tongkat nak naik 1. Dapat tongkat, capai lari naik atas, Assalamualaikum, dia bagi 1 azan. Tak ada kena-mengena dengan Utsman bin Affan, tak ada kena-mengena dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, tak ada kena-mengena dengan Nabi, dan tak ada kena-mengena dengan mazhab. Habis nak berhubung dengan siapa? Yang ni nama dia, tapi tu sahabat kat orang lah kan, rahsia kita. Ni nama dia merepek. Macam mana kita nak buat? Dan kalau kita minta tadi, excuse tadi, kita kata mai sempena jemaat akan datang ni, kita minta semua masjid yang mengaku mazhab Syafi'i, setelah kita baca kitab ni, kitab Al-Um ni kita baca, Imam Syafi'i punya,
Ni baru al-um. Cuba tengok Al-Majmu' pula. Cuba tengok Fathul Bari pula. Cuba tengok Syarah Muslim, Syarahun Nawawi pula. Cuba tengok apa nama dalam Nailul Autar Syaukani, lagi terang. Lagi terang. Kita kata jom. Tok saya tunggu jemaah lagi sekali election. Tak payah. Ni jemaah ni next week punya jemaah ni. Kan? Akan datang, kita kembali pada mazhab Syafi'i. Kita boleh azan 3 kali macam Osman. Sebab Osman juga khalifah Rasulullah. 20 minit sebelum masuk waktu dan iqamah masa nak sembahyang. Apa masalah kita? Adakah dengan kita, orang putih kata return ke back? Kalau return kembali, kalau back belakang kan? Tak apalah. Yang penting Ray kata dekat Mi, tikar terbang tak boleh ghostan, dia boleh U-turn. Kita U-turn balik. Kita buat satu pusingan. Kan Ray kata dekat do ghostan. Mi kata tak boleh, tikar terbang tak boleh ghostan, U-turn. Kan? Kita U-turn balik mai kepada ni yang kita duk baca dalam al-um. Adakah dengan kita buat U-turn balik kepada kebenaran, minyak naik pula 2 kupang? Yang kita tak mau ni pasal apa? Tak boleh lagi garam naik pula 3 kupang. Tak ada siapa halang. Melainkan kerana kita takut dengan bayang-bayang sendiri. Kita kata selagi kita buat, masyarakat terkejut. Masyarakat mana nak terkejut? Orang Melayu tu masa duduk zaman Jepun, bom jatuh berdebum, tak terkejut pun. Tak terkejut. Merdeka, tak ada terkejut. Lepas tu Sabah Sarawak masuk dalam Semenanjung, tak terkejut. Lepas tu imuniti raja-raja hilang, tak ada terkejut. Akta tanah diubah, tak ada terkejut. Persepadanan semula tak ada terkejut. Minyak naik, gula naik, semua kasih sayang pemimpin pada rakyat, tak ada terkejut. Tak ada terkejut apa. Tak ada nak terkejut tak mana-mana. Pasal apa yang nak pergi sembahyang kembali pada sunnah nak terkejut? Why? Tak ada. Kan? Kita kata tak boleh. Kita kalau nak azan macam ni, kita nak kena menghadap duli tuanku. Pasal apa mereka ni pegang agama kan? Tak payah. Tak payah apa. Kita tak payah terkejut dan tak payah menghadap siapa. Kita mazhab Syafi'i dalam al-um juga bab zakat kena bayar dengan kita Malaysia pakai beras. Tiba-tiba di Malaysia ni ulama bincang-bincang, tak ada jumpa tuanku, tak ada abang sepatah kat tuanku, terus tukar daripada bayar dengan beras, bayar pakai duit, bagi tiket terus coupon. Koyak siap bagi. Tak ada apa. Duli tuanku pun tak ada terkejut kot demam 2-3 hari, tak ada. Duli tuanku pun tak ada peduli apa, pemaisuri pun tak ada peduli apa, anak raja, cucu raja pun tak ada peduli apa. Yang duk buat gambar Hindu ni siapa dia? Mufti, Majlis Fatwa, Ustaz-Ustaz. Ni duk buat gambar hantu ni. Depa ni Depa ni duk buat gambar hantu. Tak boleh lah nak kena fatwa. Nak fatwa balik apa benda duk tulis dalam kitab. Benda yang tertulis dah digazet sebagai hukum mazhab, nak fatwa buat apa lagi? Just follow balik. Kembalilah kepada asas mazhab Malaysia ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya mazhab Syafi'i. Fiqh dia fiqh Syafi'i. Just ikut. Kita ada sandaran. Bukan kita baca kitab kacang putih tepi jalan, kita baca al-um, kitab induk fiqh mazhab Syafi'i. Tak boleh lagi nak kena menghadap tuanku. Menghadap tuanku apa? Tuanku pun tak pergi jemaah. Pasir 2 butir. Pasir 2 butir. Pasir dia duduk bawah pokok. Masjid tak ada. Maka dia diharuskan tak sembahyang jemaah lah. Masjid tak ada. Tak cukup 40 orang. Campur dia dengan bini dia pun tudung tak pakai. Telkong tak ada. Nak sembahyang pun tak cukup syarat. Dengan kawan duk kipas dia. Dengan menteri pakai paya braket bomba tu. Tak cukup. Siapa nak bang, siapa nak kamat, tak cukup, maka mereka tak sembahyang jemaat. Jadi takkan nak pergi tanya mereka. Ikhwan, kita kena kembali kepada kebenaran. Kembali pada kebenaran. Yang benar kita kena ikut, yang tak benar kita tak mau ikut. Setiap kali kita pergi sembahyang jemaat, mau ada dalam kepala kita, bilalah benda ni nak selesai. Dan saya kata,
Kalau kita dipegang sebagai orang mengaji agama ni, mengaji sunnah ni, diberi mandat sebagai pengurusi, yang masjid kita akan surau kita buat jemaat, kita kena stand di atas kebenaran. Kita tak boleh, kalau kita tak menjadi orang pertama yang memecah, apa orang Melayu panggil, buyung, kalau tak pecah, sagu nak keluar mai ikut mana? Buyung. Dia tak tahu, kata Cina buat sagu buah tepi jalan dia tak pakai buyung. Apa? Apa dia? Tak apa, silap sikit akan marah. Oh, sikit aja, tak ada apa-apa, sikit saja. Apa? Ruyung. Apa dia tu? Tak apa, cari yang lain lah, susah faham. Kan? Kita cari pepatah lain, tak apa. Jadi kalau kita tak start benda tu, cerita dia mudah aja. Kalau kita tak start, generasi yang akan datang dia tak akan jumpa kebenaran. Depa mai, depa tengok duk semai jemaat lagu tu lah. Mai pula duk jemaat lagu tu lah. Kita duk melalak kata kembali pada sunnah, tiba-tiba Allah uji, Allah bagi, nah hang pegang pengurusi. Nah hang pegang AJK. Orang putih kata do something. Kan? Orang putih ada kata satu pepatah dia, tapi lama dah saya duk hafal. Apa dia kata? Right man in the right place. Kak Pah pun terkejut, saya tak mau terjemah lah. Kak Pah pun terkejut dah. Kan? Orang putih kata right man in the right place. Orang yang betul pada tempat yang betul. The right man in the right job. Laki yang betul buat kerja betul. Ada lagi 2-3 terlupa tu dah. Ingat 2 tu aja. Bahawa kita kena beri sesuatu itu kepada ahli dia. Kita nak agama ni orang nampak betul, kita kembali pada kebenaran. Itu sebagai mukadimah kita. Baik, kita masuk muka surat 141. Dia kata masalah dikatakan kepada ahli bid'ah. Ahli bid'ah di sini Jahmiyah, Mu'tazilah semua ni. Dikatakan kepada ahli bid'ah, mengapa kalian menyatakan bahawa firman Allah biyadaya kalian ertikan dengan nikmatku? Apakah kalian tetapkan ini daripada ijma' atau sisi bahasa? Kata pada puak-puak Jahmiyah, Allah berfirman dalam Quran, biyadaya, dengan tangan aku jadikan Adam dengan tangan aku. Kenapa kamu baca aku jadikan Adam dengan nikmatku? Kenapa kamu baca aku jadikan Adam dengan kuasa aku? Kenapa kamu tak boleh baca seperti zahir ayat, aku jadikan Adam dengan tangan aku? Kamu tukar makna tangan kepada nikmat, kepada kekuasaan. Adakah kamu ada bukti dari segi ijma' ulama atau dari segi bahasa Arab? Kenapa kamu kata demikian? Mereka tidak akan menemukan dalil baik ijma' maupun bahasa. Tak jumpa. Dia nak berkeluar bahasa Arab, dia nak selongkak, nak defend dia punya hujah, tak ada. Ijma' tak ada. Ditanya pada Abu Bakar, ditanya pada Umar, pada Osman, pada Ali, apa makna tangan? Dia kata aliyat bermakna aliyat. Tangan maksud dia tangan. Tangan maksud dia sifat yang disandarkan kepada zat Tuhan. Secara hakiki Tuhan ada tangan. Maka tak payah kita duduk sembang dengan kepala otak kita. Tangan macam mana? Pasal Quran dah kata laisa kamitslihi syai'un. Tak akan sama punya. Mana boleh sama tangan Tuhan dengan tangan kita? Dan kita tak boleh fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu sandarkan kepada Allah contoh-contoh dan perumpamaan yang tak sesuai dengan dia. Walaupun kalimah tu sama, tangan, mata, betih. Quran sebut tentang sak, betih. Hadis sebut tentang Allah genggam langit, genggam bumi dengan tangan dia, lepas tu dia goncang. Maka berlakulah kiamat. Jangan kita guna akal kita. Tangan manusia pun tak sama. Sebut je tangan. Ada pendek, ada panjang, ada gemuk, ada kurus, ada kecil, ada besar. Takkan yang tu kita nak sandar pada Tuhan? Tak boleh sandar. Dan akal menerima perbezaan di antara makhluk dan khalik. Walaupun sebutan dia tu agak sama. Akal boleh terima. Tak pasal apanya hampa tak boleh terima? Tengok apa dia jawab.
Jika mereka menjawab, kami tetapkan hanya dengan kias. Kami hanya kias saja. Kami tak boleh terima tangan dengan makna tangan pasal kami kias. Bahasa Melayu panggil apa? Kias? Kias juga lah kan? Majas. Kami terpaksa majaskan dia. Majas kami terpaksa kias lah. Ataupun simbolikkan. Majas bermakna simbolkan. Tangan bukan makna tangan. Tangan bukan secara hakiki tapi secara majazi. Simbolik tangan itu adalah nikmat dan quwah, kekuasaan. Sebab apa? Dikatakan kepada mereka, kias manakah yang kalian temukan bahawa firman Allah biyadaya, dengan tanganku, bermakna dengan nikmatku? Dari mana akal dapat mengetahui bahawa kata biyadaya, dengan tanganku, bermakna demikian? Padahal kita melihat Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya yang agung, berbicara dengan bahasa nabinya yang terpercaya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Tak macam mana hampir guna bahasa tu, sedangkan Quran kata kami hantar nabi, kami buat turun wahyu pada nabi, nabi menggunakan bahasa kaumnya. Kalau Musa pakai bahasa Hebrew, Isa pakai bahasa dia, Daud pakai bahasa dia, Muhammad dengan kitabnya, dengan kaumnya pakai bahasanya. Maka bahasa yang turun kepada kaum Muhammad bahasa Arab. Bahasa Arab yang dia cakap guna kalimah biaidi, dengan tangan Allah, biyadaya, dengan tangan Allah. Dia faham makna tangan. Macam mana kamu Mu'tazilah dengan Jahmiyah tak boleh faham? Sedangkan Quran kata diturunkan Nabi dengan bahasa kaum dia dapat faham. Lagi firman Allah, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal bahasa yang mereka tuduhkan bahawa Muhammad belajar kepada bahasa ajam, sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang sangat terang. Muhammad bercakap wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Muhammad bercakap dengan bahasa Arab yang sangat terang. Semua sahabat-sahabat boleh faham. Tangan adalah tangan. Tak pernah dia kata tangan itu nikmat, tangan itu adalah kuasa, tak pernah. Allah berfirman, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami jadikan Quran dalam bahasa Arab. Sesungguhnya kami jadikan Quran dalam bahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab yang difaham oleh orang Arab. Afala tatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Quran ataukah hati mereka terkunci? Pasal apa hampa tak boleh faham bahasa Arab? Hampa cakap Arab, Jahmiyah ni tokoh-tokoh dia cakap Arab lah. Tapi pasal apa tak mau faham? Adakah pasal hidayah tak masuk, hati hampa terkunci? Tengok. Di sini kita tahu, ikhwan, yang bagi tahu kata bahasa yang turun kepada Nabi Muhammad bahasa Arab adalah Al-Quran. Quran kata bahasa dia pakai bahasa Arab. Dan Quran ini apa dia? Kalam Allah yang la raiba fih. Kita tak boleh ragu sekali-kali. Bermakna akidah kita ditentukan oleh Al-Quran. Quran kata bahasa yang turun kepada Muhammad bahasa Arab. Kita tak boleh kata Muhammad cakap bahasa lain. Dalam ayat tadi, ayat An-Nahl 103, dia tuduh Nabi Muhammad dia ni bercakap dengan bahasa A'jami, bukan bahasa Arab. Dia bercakap bahasa jin. Dia bercakap bahasa yang tak dapat difaham. Kerana itu sebahagian ulama-ulama sufi dia kata memang wujud bila kita sampai pada satu peringkat bahasa kita bukan bahasa orang awam, bahasa kita bahasa orang-orang yang dipanggil mukhtar, orang-orang terpilih. Al-Mustafa, orang-orang terpilih. Orang tanya kita main dengan apa? Kita dah tak jawab main dengan kita. Kita kata main dengan Tuhan. Itu bahasa kita. Bahasa kita ni orang bawah tak boleh pakai, cedera. Kan kalau orang bawah tanya main dengan apa? Kena habaq dengan motor, dengan kereta. Orang tinggi, entah main dengan siapa? Saya main dengan Jibril. Dia main dengan Jibril. Dia dah tak kawan dengan orang besar-besar ni. Dia kawan dengan Malaikat Maut. Kata entah dari mana? Dia kata Malaikat Maut ajak pergi kena TA tadi.
Ente tak puasa ke hari Isnin? Kalau lemot kata hari ni tak payah puasa. Tak kufur, tak syirik. Pasal apa? Ini bahasa tinggi. Pasal Nabi pun pernah bercakap dengan bahasa A'jami, bukan bahasa Arab. Maka faham macam tu faham yang batil. Kerana Quran menyatakan wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Inilah lisan, bahasa, lidah yang keluar daripada mulut Muhammad. Arab, bahasa Arab, arabiyyun mubin. Bahasa Arab yang jelas, yang nyata, yang tak payah diperselisihkan lagi. Maka Imam Abu Hasan bawa ayat ni semua, macam mana hangpa tak boleh terima makna tangan adalah tangan. Jika Quran tidak berbahasa Arab, tentu kita dapat memperhatikannya. Tentu kita tidak dapat memperhatikannya. Dan jika kita dengar, kita tidak dapat mengetahui maknanya. Jika seseorang tidak memahami bahasa Arab dengan baik, automatik dia juga tidak mampu memahami Al-Quran dengan baik. Orang-orang Arab memahami maknanya kerana mereka mengetahui bahasanya. Sebab Quran diturunkan dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa mereka perkataan. Quran turun dengan bahasa Arab, yang orang Arab boleh faham. Dan bahasa Arab Quran ada sikit beza dengan bahasa daripada cakap biasa-biasa. Bahasa hadis pun macam tu, bahasa dia fusaha, tinggi, dan mempunyai mukjizat yang begitu besar sekali. Masalah terkadang kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, terkadang mereka berdalih. Kita duk kata, kita di sisi ahlu sunnah percaya apa dia? Allah memiliki dua tangan, tak lebih dua tangan. Walaupun kadang-kadang Quran kata dia ada tangan-tangan, tapi maksud tangan-tangan dia ada dua tangan. Kerana kita ada hujah dari segi bahasa Arab. Kenapa kadang-kadang Allah guna kalimah jamak? Kalimah jamak, kita kata kita mengaji dalam ilmu nahu, dia kata li ta'zim, kerana Allah nak membesarkan, nak menampak keagungan dia. Macam dia kata inna, nahnu, qulna. Adakah menunjukkan dia ada banyak? Dia kata inna, sesungguhnya kami. Dia kata nahnu, kami semua. Qulna, kami telah berkata. Wahai yang kata dia seorang. Tapi pasal apa dia kata inna li ta'zim? Nak bagi tahu keagungan dia. Dia berfirman dengan keagungan dia. Bukan nak kata bila dia kata inna, sesungguhnya kami, Tuhan jadi banyak. Dah. Walaupun dia guna jamak, tetap dengan makna mufrad. Tak boleh diterjemah dengan makna jamak. Jamak tetap makna mufrad. Banyak ayat-ayat Quran macam tu. Kadang-kadang musanna dengan makna, kadang-kadang jamak dengan makna musanna. Begitu banyak dalam Quran. Inilah kata Syekh Nasaruddin Albani, walaupun kita mengaji bahasa Arab tak boleh keluar daripada bumbung akidah. Jangan terpedaya dengan bahasa Arab. Kalau kita main bahasa, ada masa ni macam Jahmiyah ni, dia nak berdalih dengan kita. Tengok macam mana dia nak berdalih. Terkadang-kadang mereka berdalih. Dia kata cuba tengok satu ayat Quran. Allah kata was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit itu kami bangun dengan tangan kami. Bi'aidin. Aidin tu kalimah jamak. Kami bangun dengan tangan-tangan kami. Menunjukkan Tuhan bukan ada satu tangan. Tuhan ada banyak tangan. Karena itu kami terpaksa memberi terjemahan. Tangan itu maksud dia kekuasaan yang banyak dan nikmat yang banyak. Kami bangunkan langit itu dengan kekuasaan kami, bukan dengan tangan yang banyak. Nanti kalau kita terjemah akan jadi tangan yang banyak. Jahmiyah cakap lagu tu. Tengok Abu Hasan Al-Asy'ari nak jawab macam mana. Katakan kepada mereka, tangan di sini artinya adalah dengan kekuatan kami. Oleh kerana itu firman-Nya biyadaya juga diharuskan dengan kudrati, kekuasaan aku. Kata Imam, anda tengok Allah bagi kepada ulama ahli sunnah ni ilmu. Dia kata, dia jawab dari segi bahasa Arab, dari segi akidah, dari segi nas-nas, dia pun tak boleh jawab. Allah memang ada tangan secara hakiki. Dia guna ayat Quran segi bahasa Arab. Dari segi bahasa Arab, Tuhan kata was-samaa'a banainaha bi'aidin. Apa dia? Dan langit itu kami bangunkan dengan tangan-tangan kami.
Imam Abu Hasan jawab, silap. Di aidin, ni kalimah aidin di sini bukan tangan. Bukan tangan. Kerana tangan itu daripada kalimah iyadun. Jamaknya, jamak dia aidi. Yadun satu tangan. Jamak dia aidi. Kalau Allah kata wasamaa banainaha bi aidina. Kalau Allah ubah ayat tu wasamaa banainaha bi aidina. Kalau Allah kata bi aidina baru jadi tangan-tangan. Di sini dia tak kata bi aidina, dia kata bi aidin. Aidin daripada masdar dia ada yaudu. Apa makna ada? Ada bermakna kekuatan. Yaudu kekuatan yang kami miliki. Wasamaa banainaha bi aidin. Maka langit itu kami angkat dengan kekuatan kami, bukan dengan tangan. Aidin di sini bukan tangan tapi kekuasaan. Dia nak kata juga tangan. Tengok ketegak pusat dua atas kepala. Yang ni cukup huru hara. Bila dah sampai jumpa kebenaran, tak tu tak mau ikut. Huru hara. Huru hara manusia. Ini bukan tangan. Yang ni aidin, masdar dia ada yaudu. Ada yaudu maksud dia kuat. Bukan yadun dengan makna aidi. Tangan-tangan kami. Tidak. Ini makna dia lain. Mungkin dari segi suku kata tu nampak macam sama naik eja. Tapi lain, makna dia lain. Di sini makna dia Allah buat langit dengan kekuasaan dia. Tapi Allah buat Adam bukan dengan kekuasaan dia, dengan tangan dia. Sebab Allah nak bagi tahu kata Adam tu istimewa dari segala ciptaan. Adam dibuat dengan tangan. Maka Allah sandarkan tangan pada diri dia. Di sini bukan dia sandarkan tangan, dia sandarkan kekuasaan. Allah buat semua dengan kekuasaan dia. Tetapi dia nak rosakkan bumi dan langit, dia genggam dengan tangan dia dan dia goncang dua benda tu. Dia bukan rosakkan dengan kekuasaan dia. Dia memang ada kekuasaan, tapi bahagian ni dia nak bagi tahu dia buat Adam dengan tangan dia. Maka bila dia kata dia ada tangan, kita sandarkan tangan itu sifat dia. Kekuasaan bukan sifat yang ada pada zat dia. Itu apa yang dia miliki, bukan daripada jumlah sifat tangan. Tapi dia nak guna juga Az-Zariyat ayat 47, nak kata tangan pada ayat ni. Imam Abu Hasan kata pada ayat ni bukan makna tangan, tapi makna kekuasaan. Boleh nampak tak? Kan saya nampak seorang-seorang. Baik. Dikatakan kepada mereka, inilah tafsiran batil ditinjau daripada beberapa segi. Apanya hang kata ni batil berkenaan dengan ayat Zariyat 47? Yang pertama, kata aidi bukanlah bentuk jamak daripada aliyat. Sebab bentuk jamak daripada aliyat ialah al-aidi, macam saya abang tadi. Dan bentuk jamak dari kata aliyat yang artinya nikmat adalah al-ayadi. Sementara Allah berfirman, lima khalaqtu biyadayya. Allah kata, lima khalaqtu biyadayya. Dengan apa yang telah aku ciptakan dengan tangan aku. Itu bukan makna nikmat, itu bukan makna kuasa, tapi itu makna tangan. Az-Zariyat dengan ayat daripada surah Sad menceritakan Allah buat Adam, dua benda yang tidak sama. Dengan demikian, batallah mereka yang menyatakan biyadaya dengan makna bainaha biaidin. Mereka nak terjemah juga ayat 47 Az-Zariyat dengan makna tangan. Kata Imam Abu Hasan, ayat 47 surah Zariyat bukan makna tangan, itu makna kekuasaan. Tapi surah Sad cerita tentang Adam dibuat dengan tangan Allah. Itu tangan. Maka hang jangan duduk merepek dia kata. Yang kedua, jika dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah kekuasaan, tentu maknanya adalah kekuasaan. Dan ini membatalkan perkataan orang yang menentang kita dan telah mematah mazhab mereka. Alasannya satu kekuasaan saja. Enggan mereka tetapkan untuk Allah. Bagaimana bila dua? Dia kata kalau ayat 5 khalaqtu biyadayya nak diterjemahkan dengan kuasa, cederalah. Seolah-olah Tuhan ini cuma ada satu kekuasaan. Biyadayya, satu tangan. Satu tangan diterjemah dengan satu nikmat, diterjemah dengan satu kekuasaan, cedera Tuhan. Tuhan cuma ada satu nikmat, dia cuma ada satu kekuasaan. Cedera dia jadi Tuhan.
Maka ayat itu tak boleh diterjemah dengan makna tangan. Kalaulah Allah bermaksud dengan firman-Nya lima khalaqtu biyadayya adalah makna kekuasaan, bererti Adam sallallahu alaihi wasallam tidak lebih istimewa daripada iblis. Adam dicipta dengan tangan Tuhan. Maka kita terjemah macam Jahmiyah, Adam dicipta dengan kekuasaan Tuhan. Maka Adam dengan iblis tak ada beza. Iblis marah ke Adam pasal apa? Pasal dia istimewa. Allah kata dekat iblis, pasal apa hang tak boleh sujud dekat Adam? Istimewa Adam aku buat dengan tangan aku. Hang tu aku buat dengan kekuasaan aku. Ada beza, aku khususkan. Kalaulah Adam dicipta dengan kekuasaan Tuhan, tidak dengan tangan, benda tu iblis tak patut cemburu apa-apa. Tengok apa dia kata? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada iblis keutamaan Adam alaihi salam. Yang khusus dia ciptakan dengan tangannya. Jika Allah menciptakan iblis dengan tangannya sebagaimana mencipta Adam alaihi salam, bererti Adam tidak mempunyai keistimewaan di hadapan Allah di sisi iblis. Akan beralasan engkau ciptakan aku dengan tanganmu sebagaimana kau ciptakan Adam. Kalau iblis pun terbuat daripada tangan Tuhan, best lah. Iblis boleh kata, pasal apa aku nak sujud ke Adam? Hang pun buat aku dengan tangan hang buat Adam dengan tangan hang, kami serupa. Istimewanya Adam disuruh semua malaikat sujud pasal istimewanya Adam dibuat dengan tangan Tuhan. Tuhan buat dengan tangan dia sendiri. Itu yang istimewanya. Pasal itu dikatakan sujud pada Adam. Yang iblis malaikat dibuat dengan nur, dengan kekuasaan Tuhan. Tuhan buat dengan iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kuasa dia. Tapi Adam dah dia buat dengan tangan dia. Macam mana dia buat dengan tangan dia? Jangan difikir, kata Imam Malik. Tidak ada takyif, tidak ada bagaimana. Serah makna dia kepada Allah. Tak sama dengan makhluk. Kalau kita buat kuih duk kena uli, adakah Tuhan duk pergi uli Adam lagu tu? Macam mana? La tudrikuhul absar. Biji mata tak boleh nak bayang. Kerana dia tak boleh diiktibarkan, dia tak boleh dicontoh-contoh. Dia benda yang kena beriman. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi, ketika Allah ingin menunjukkan keutamaan Adam dan mencela kesombongan iblis yang enggan sujud kepada Adam, Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalang kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombong diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Hang aku buat dengan kekuasaan aku juga buat hang. Adam aku buat dengan aku sendiri. Adakah hang merasa hang lebih tinggi?" Allah tanya dekat iblis. Hal ini membuktikan bahawa makna ayat tersebut bukanlah kudrat. Tangan bukan makna kuasa. Tangan adalah makna tangan. Sebab Allah menciptakan segala sesuatu dengan kudratnya. Sebenarnya Allah ingin menciptakan, Allah ingin menetapkan kedua tangannya dalam menciptakan Adam, yang tidak dia lakukan ketika menciptakan iblis. Semua benda dalam dunia Allah buat dengan kuasa dia. Cuma Allah buat Adam dengan tangan dia. Tuhan nak tunjuk kekuasaan dia dan istimewanya Adam. Hak tu aja. Maka ayat Quran yang menceritakan Allah buat Adam dengan tangan, difaham makna tangan. Allah ada tangan secara hakiki yang mukhalafah, tak sama dengan tangan makhluk. Jangan dibayang. Mu'tazilah dia rapalah. Dia suka bayang hak kita, dia nak. Habis kita ada darah. Tuhan macam mana? Ada darah juga. Kita hidup dengan darah, Tuhan pun hidup. Oh, kita kata Tuhan tak hidup dengan darah. Tak payah kata lagu tu lah. Memang dah tak sama dah. Memang dah tak boleh sama dah macam tu. Baik. Ni satu fasal. Ni Imam Abu Hasan nak tutup tajuk ni. Di akhir-akhir tajuk dia nak tutup ni, dia duduk tekan benda ni. Percayalah Allah ada tangan secara hakiki dengan dua tangan. Allah ada dua tangan secara hakiki. Kalau kita jumpa ayat Quran kata dia ada banyak tangan, itu hanya li ta'zim, untuk menunjuk kebesaran yang dia miliki.
Hakikatnya di sisi Ahlussunnah, Allah memiliki dua tangan. Ini begitu banyak ayat Quran dan hadis Nabi menunjukkan Allah ada dua tangan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tak sama dengan tangan makhluk-makhluk dia. Ni dia nak tekan benda ni sebelum ditutup tajuk ni. Dia kata firman Allah, lima khalaqtu biyadayya. Ni ayat ni dalam surah Sad tadi 75. Dengan apa yang aku jadikan dengan tanganku. Jadi tidak terlepas daripada beberapa makna. Satu, menetapkan kata yadain, dua tangan, dengan erti dua nikmat. Dia katalah macam ni. Kalimah tangan dalam Quran, dia tak lari daripada 4 perkara di bawah ni. Daripada 4 perkara di bawah ni, ada satu yang betul. Ada beberapa yang tak betul. Tengok macam ni. Bila kita baca ayat Quran, Allah kata dia ada tangan. Maka kita terjemah tangan itu dengan makna dua nikmat. Itu satu. Yang kedua, menetapkan tangan dengan makna sebagai anggota badan. Bila Tuhan kata dia ada tangan, kita kata dia ada anggota badan. Boleh tak lagu tu? Tuhan ada badan. Itu nama dia tajsim. Kita tajsim Melayu panggil apa? Menyamakan tubuh badan Tuhan dengan tubuh badan kita. Mana boleh? Habis takkan Tuhan ada urat perut, Tuhan ada lubang pungkok, dia pergi jamban time bila? Dia pergi buang air kencing bila? Itu nama dia tajsim. Tajsim kufur. Tak boleh menyamakan tubuh badan Tuhan macam tubuh badan kita. Tuhan tak ada tubuh badan. Tapi dia kata tak lari daripada yang kedua. Kalau kita nak pakai tangan dengan makna tubuh badan, itu tafsiran yang kedua. Sekali kita tengok betul ke salah. Yang ketiga, menetapkan tangan dengan makna kuasa. Jumpa tangan, kita pakai makna kuasa. Yang keempat, menetapkan kata dua tangan hakiki yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya. Bukan nikmat, bukan anggota badan, bukan kudrat. Dia tangan secara hakiki yang Allah Maha mengetahui. Antara 4 ni, yang mana lebih tepat untuk disandarkan kepada Tuhan? Tengok dia kata dua tangan tersebut tidak boleh diertikan dengan nikmat macam hak mula tadi. Kerana menurut bahasa Arab, seseorang tidak boleh menyatakan amiltu biyadi, aku bekerja dengan tanganku, iaitu dengan makna aku bekerja dengan nikmatku. Tak boleh. Kalau tangan kata nikmat, bahasa Arab pun reject. Bahasa reject. Akaltu biyadai, aku makan dengan tangan. Terjemahan dia, aku makan dengan nikmatku. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh jadi macam tu. Salah. Bahasa Arab reject. Dari segi bahasa Arab, tangan dalam Quran nak dikatakan nikmat, reject. Satu, ditolak. Kedua, demikian juga para penentang kita tak boleh menyatakan, mengertikan kata tersebut dengan badan ataupun dengan kudratain, dua kudrat. Jika 3 makna ini jelas kebatilan, nombor 1, nombor 2 jelas kita tak boleh pakai maksud dia, maka dengan automatically maka yang benar adalah yang keempat, iaitu menetapkan dua tangan yang hakiki, bukan sebagai anggota badan, bukan kudratain, bukan pula ni'matain, dua tangan dua kudrat, bukan. Kedua tangan tersebut tidak dikatakan melainkan dengan perkataan bahawa kedua tangan itu tidak serupa dengan tangan makhluk dan tidak pula termasuk 3 makna yang telah kita tolak tadi. Allah memiliki 2 tangan secara hakiki. Jadi kalau kita tak puas hati, yang semak perut tu kita. Bukan ayat Quran. Yang semak perut tu kita. Itu masalah kita. Macam kita baca tadi kan, nak azan jemaat macam mana, tak tu kita tak boleh terima. Tak boleh terima, masalah dia tak boleh terima. Maka yang tak boleh terima tu siapa dia? Kawan tu. Ilmu duk lah macam tu. Pasal tu selalu saya katakan, ilmu dia dihitung dengan ilmu. Dia bukan dengan nama orang, dengan pangkat orang, dengan tempat kerja dia. Tak ada ilmu. Saingan ilmu adalah ilmu. Kalau hang cakap, apa bukti dia? I'ti burhanak. Buat main burhan kamu, dalil kamu. Quran pun kata, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
hang cakap betul, hang buat mai. Tapi kita tak mau pakai, kita kata tak usah pecah belah masyarakat lah kan, duk sembahyang Jumaat, yang tak sembahyang lagi ramai, tak mau cakap, nak cakap tajuk ni atas kita. Kita nak sembunyikan ilmu atas kita. Tapi kita duk mengaji ni, kita baca supaya mana nak tahu hak muda-muda ni, lah ni dia muda, lagi 5 tahun, lagi 6 tahun dia dah jadi orang dewasa, dia dah terbiasa dengan kebenaran. Dia kata dulu biasa dengar depa duk cakap azan sebetul-betul macam ni. Mana nak tahu lagi 10 tahun budak muda zaman lah dia jadi dewasa, dia jadi pengurusi dan dia buat macam kebenaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah kita tak tahu macam mana. Mana kita nak tahu lagi 10 tahun punya pilihan raya, 2 kali 3 kali punya pilihan raya, Perdana Menteri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia perintah semua raja-raja yang ada, jemaat dia pun kena jadi imam. Mana kita nak tahu? Benda yang tak boleh nak apa? Dia benda perubahan ni dia tak boleh kita nak kata mesti macam tu. Tak. Kadang-kadang perubahan berlaku tak sengaja. Satu orang dia percaya orang tu. Dia percaya, dia duk tolak kawan tu naik. Naik dia punya duk yakin dia ni kalau naik aku safe aku tengok dia tu naik, dia kena hinggut dulu. Dia tak tahu dia punya susunan Pak Mit kan, dia ni kalau naik aku selamat lah. Tengok dia tu pelan duk naik, dia punya file, satu file buka, 2 file buka, dia kata aku mana ni, maka dia kena cari orang lain pula, jatuh kawan tu penaik orang lain pula. Benda tak disangka. Bukan kata politik ni, kita duk mengaji agama ni. 1-2 ustaz keluar satu tempat pengajian, satu guru, satu syekh keluar mengaji dapat sijil apa semua cantik elok, keluar mengajar cantik, start kerja tak sama lah. Start kerja, start keluar radio tak sama dah. Kawan duk dengar radio kata awak cakap lagu ni, masa mengaji syekh kita kata lagu lain, dia apa kontak kawan dia. Sahabat, awak ente jawab lagu ni dalam radio. Dia tu kata syekh, ente kena faham dalam radio ni ramai orang dengar, mana boleh abang lagu tu, nanti tak masuk lah tengok. Cara tak langsung depa ni mengaji satu tempat dah jadi musuh ilmu. Ustaz, saya mengaji dengan kawan ustaz juga, dia jawab lagu ni, pasal apa ustaz jawab lagu ni? Dia taruh. Dia kata nak jaga kena jawab lagu tu. Saya tak ada kepentingan apa, saya jawab lagu ni. Tengok. Ini nama dia dunia. Ini nama dia dunia. Dia macam tu. Mengali kapek kan? Mengali kapek kata apa? Harta, duiti, daki, dunia hai. Duiti nahi, muhabbat chalo hai. Siapa kata tu mengali kapek? Ini bukan berlaku Hindustan tu, mengali kapek. Dia kata harta, duit, ini semua daki dunia. Main satu masa duit tak ada, orang sayang tinggal kita. Duiti nahi, tu kira duit tak ada lah tu. Yang tu kira Melayu di Urdu kan. Duiti nahi, duit tak ada, muhabbat chalo hai. Muhabbat tu orang kita sayang, dia belah. Dia tak ada dah. Abang sayang abang ni mana? Dia kata bye-bye, selamat tinggal Romeo, dia belah tu. Ni nama dia dunia. Jadi kita tak kira kita nak mengaji yang ni. Kita nak mengaji macam mana Quran kata, macam mana hadis kata. Yang benar adalah benar, yang tak benar adalah tak benar. Masalah, jika makna ni Imam Abu Hasan bertubi-tubi, wahai kalau kita tengok hujah dia semua sama aja, tapi dia nak kata lagi, dia nak tutup bab ni supaya kita percaya bulat hati Allah ada 2 tangan secara hakiki. Tak usah ubah makna tangan dengan makna lain. Jika makna daripada firman Allah, dengan tanganku adalah dengan nikmatku, sebagaimana mazhab yang menentang kita, yakni mazhab yang sesat ni, bererti Adam tidak lebih utama daripada Iblis, kerana Allah telah mencipta Iblis sebagaimana dia mencipta Adam. Dan 2 nikmat itu mempunyai 2 maksud, badan Adam atau sifat yang terdapat pada badan Adam tersebut.
Jika yang mereka maksudkan adalah badan Adam, ketahuilah bahawa menurut orang-orang Mu'tazilah, semua badan itu satu jenis. Jika menurut mereka semua badan itu sejenis, bererti apa yang ada pada jasad iblis juga terdapat pada jasad Adam. Kemudian jika yang mereka maksud dengan nikmat adalah sifat, maka tidak didapati sifat tersebut pada badan Adam seperti warna, hidup, kekuatan dan lainnya, kecuali juga terdapat pada iblis. Konsekuensinya Adam tidak lebih utama daripada iblis. Padahal ketika iblis membangkang perintah Allah, iblis menunjukkan kepadanya keistimewaan Adam. Apa yang kita katakan tadi telah terbukti, iaitu firman Allah, lima khalaqtu biyadaya, apa yang aku cipta dengan kedua tanganku. Jadi artinya bukan nikmatku tapi tanganku. Jadi tak usah pakai tangan dengan makna kuasa. Apa yang ada pada Adam ada pada iblis. Tak ada beza apa. Tak ada sifat tubuh badan ke apa ke, sama. Tapi Allah suruh Adam disujud oleh malaikat dan iblis sebab dia ada benda yang istimewa. Istimewa bukan pasal telinga dia, bukan pasal hidung dia. Istimewa pasal Allah guna tangan Allah buat dia. Iblis pun ada telinga juga. Tak ada istimewa apa benda tu. Istimewanya kerana buat dengan tangan Allah. Maka jangan terjemah dengan nikmat, nanti Adam dengan iblis jadi serupa, dia kata. Pakailah tangan dengan makna tangan yang Allah miliki. Dia hentam lagi hujah dia. Dikatakan kepada mereka, mengapa kalian mengingkar bahawa maksud daripada firman Allah dengan tanganku adalah tangan hakiki, bukan dua nikmat? Jika mereka menjawab, kerana jika kata tersebut tak diartikan dengan nikmat, maka artinya adalah anggota badan. Dia berkata tangan kalau kita tak terjemah dengan nikmat, bermakna Tuhan ada tangan, ada anggota badan. Dikatakan kepada mereka, mengapa kalian mengertikan seperti itu? Kalau tidak nikmat bererti anggota badan. Jika mereka beralasan dengan apa yang sentiasa kita lihat atau dengan apa yang ada di antara kita, lantas berkata makna tangan kalau bukan nikmat kita lihat bererti anggota badan, dikatakan kepada mereka, jika kalian beralasan dengan apa yang kalian lihat lantas menetapkan terhadap Allah, demikian juga halnya sifat hidup, kita tidak temukan kecuali pada suatu yang mempunyai jasad, daging dan darah. Apakah kalian juga akan menetapkan hal itu terhadap Allah? Jika tidak, maka kalian harus tinggalkan pendapat dan alasan kalian yang batil itu. Pasal apa hang kata tangan dengan makna nikmat? Dia kata kalau tak kata lagu tu, makna Tuhan ada dua tangan, ada panca indera lah. Dia kata awak hang kata lagu tu. Dia kata kita tengok manusia lagu tu. Dia kata hang tengok dengan mata manusia ni banyak. Manusia ada jasad, ada hati, ada limpa, ada buah pinggang, ada semua. Adakah tu semua nak kata Tuhan ada? Jangan merepek sampai setara tu, dia kata. Percaya, belajar, beriman dengan Tuhan. Maka tinggallah pendapat hang yang batil itu. Jika kalian kata Allah hidup, tidak seperti hidup kita, lantas mengapa kalian mengingkari bahawa tangan yang diberitakan Allah tersebut adalah tangan yang hakiki, yang tidak sama dengan tangan makhluk, bukan nikmat dan bukan juga anggota badan? Awak tak boleh terima benda tu. Tuhan bukan kata saja dia kata dia ada tangan, dia kata dia hidup. Kalimah hidup tu, kita hidup dengan apa? Kita tak ada darah, tak boleh hidup. Tak ada buah pinggang, tak boleh hidup, cacat. Adakah bila Tuhan kata dia hidup, hang nak tengok manusia daripada kepala sampai ke bawah, lepas tu hang nak kata kita tak boleh kata Tuhan hidup, kerana bila kata Tuhan hidup, dia akan hidup macam kita? Takkan sampai setara tu otak hang nak pergi? Jangan jadi torut sampai macam tu, dia kata. Tinggal benda tu semua. Demikian juga dikatakan kepada mereka, kalian tidak temukan sang pengatur dan hakim kecuali manusia. Kemudian kalian tetapkan bahawa di dunia ada sang pengatur dan hakim selain manusia. Penetapan kalian itu bererti sudah bertentangan dengan apa yang kalian lihat dan sekaligus membatalkan alasan kalian sendiri. Oleh kerana itu, janganlah kalian enggan menetapkan sifat tangan bagi Allah, bukan nikmat, bukan pula anggota badan, dengan alasan sesuai dengan apa yang dilihat. Tak mau macam tu. Allah kata, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, hakim yang paling bijaksana siapa dia? Allah. Tiba-tiba kita duk tengok hakim-hakim atas dunia ni, sang pengatur hakim atas dunia.
Tuhan kata dia hakim. Hakim atas dunia pun kata dia hakim. Adakah hang nak kata Tuhan macam tu? Bicara manusia depan Tuhan, bicara manusia sesama manusia. Manusia juga ada hakim. Takkan nak kata sama? Tak boleh sama. Tinggallah pendapat hang yang batil itu. Masalah, jika mereka kata, jika kalian menetapkan bahawa Allah mempunyai dua tangan dengan dalil lima khalaqtu biyadayya, mengapa kalian tidak tetapkan juga bahawa Allah mempunyai banyak tangan? Firman Allah, mimma amilat aidina, dan apa-apa yang kami cipta dengan tangan-tangan kami. Tengok, dia sampai peringkat dia tak ada hujah, dia nak kelepiak juga. Dia kata dalam surah Yasin ayat 71, Allah guna perkataan aidina, tangan-tangan kami. Tadi hampa Ahlussunnah hampa kata Tuhan ada dua tangan. Dalam surah Yasin Allah kata aidina, tangan-tangan kami, bermakna lebih daripada dua. Tuhan guna jamak. Lah ni macam mana Ahlussunnah nak selesaikan? Tuhan kata dia ada tangan lebih daripada dua. Hampa nak selesai macam mana? Pasal itu kami duk kata tangan ni maksud dia nikmat, maksud dia kuasa. Sebab ada ayat kata Tuhan ada tangan yang banyak. Takkan Tuhan ada 1000 tangan? Tu tak kau Hindu. Tangan 1000, tangan 2000. Tuhan takkan macam tu. Ni dia tanya pula kat kita. Manusia ni last sekali dia jadi macam tikus. Dia akan tak boleh last sekali dia nak terapa main muka kita. Tak pasal apa yang tak boleh azan jemaat macam mazhab Syafi'i ni? Pecah belah. Takut keliru. Isu kecil. Apa lagi? Awak yang azan macam ni tak sunnah lagi kah? Lama dah duk buat. Kan? Lama dah duk buat. Ni sekejap lagi pergi azan 2 kali orang terkejut. Last sekali kita tanya juga, ni duk ada bukti ni, duk ada bukti. Tulisan Muhammad Idris ni, Imam Syafi'i ni, Muhammad bin Idris ni. Disusun oleh Al-Buaiti, susun balik. Anak murid dia susun. Macam mana? Dia kata Al-Umbu ada banyak. Tengok. Dia buat gambar ketak. Dia buat gambar area ketak di atas. Dia buat ada Al-Umbu ada banyak, kita nak kena perhati dah. Yang ni telah ditahqiq. Yang ni Ni Al-Um ni. Dah lah dia kata kena tengok lah. Kan kita pun. Kita apa? Tengoklah benda tu. Bacalah sikit. Last sekali senang lah. Dia kata yang duk marah ni Wahabi. Habis. Dia bagi satu ayat tu tandai. Orang semua dengar Wahabi takut. Islamic phobia. Jangan Wahabi ni jangan buat main. Depa ni Wahabi ni nak bagi tahu kat hamba, depa ni daging babi tak makan tulang buat sup. Dia bang lagu tu. Jangan main dengan Wahabi ni, jahat. Kena cuap tu tandai sengap. Tengok depa ni. Dia cari jalan. Last sekali ayat 71 surah Yasin Allah kata bi aidina, kami menciptakan makhluk kami dengan tangan kami. Kita dah habaq dah tadi kan, dengan tangan-tangan kami kita dah habaq. Bila Quran guna kalimah jamak, maksud dia apa? Li ta'zim. Allah memberi penghormatan. Allah menciptakan unta. Dia cipta unta bukan dengan tangan dia, dengan kekuasaan dia. Dia cipta Adam dengan tangan dia. Maka Adam lebih mulia daripada unta. Tak mulia unta tu sampai dia nak pergi buat unta tu dengan tangan dia. Maka tapi pasal apa dia kata bi aidina li ta'zim? Makhluk ini semua dia buat dengan kekuasaan dia. Dengan kekuasaan yang begitu banyak. Macam saya bak tadi, inna nahnu qulna, kami berkata, sesungguhnya kami. Dia sandarkan dia tu macam ada banyak. Li ta'zim, untuk menunjukkan keagungan dan kehebatan dia. Dikatakan kepada mereka, sudah kesepakatan kaum muslimin bahawa pendapat menyatakan Allah mempunyai banyak tangan adalah pendapat yang batil. Jika hal itu merupakan sebuah kesepakatan, maka wajib mengertikan kata tangan-tangan yang ada dalam ayat itu dengan dua tangan. Imam Abu Hasan kata telah disepakati daripada zaman Nabi, zaman para ulama tabi'in, Allah hanya ada dua tangan. Kalau ayat tu kata Allah ada banyak tangan pun, Allah tetap ada dua tangan. Ini kesepakatan ummah. Sebab sebuah dalil
menunjukkan akan kebenaran sebuah ijma'. Bila ada ijma', itu menunjukkan dalil yang benar. Semua terima, daripada Abu Bakar sampai Osman, sampai ulama tabi'in, atba'u tabi'in, salafus salih, salaful ummah, semua kata Tuhan ada dua tangan. Jika kesepakatan itu sahih, maka wajib mengertikan tangan-tangan yang ada dalam ayat itu dengan makna dua tangan. Kerana Al-Quran harus diertikan secara zahir, tidak boleh dipaling daripada makna zahir kecuali dengan dalil. Jika ada dalil, maka makna zahir dari kata aidi dipalingkan ke arah makna zahir yang lain, dan makna zahir yang lain itu harus bermakna hakiki, tidak boleh dipaling daripada makna hakikinya kecuali dengan hujah. Kalau ada hujah lain kata tangan yang banyak itu bermakna tangan yang banyak, bok mai hujah Quran, bok mai hujah sunnah yang qat'i, kita boleh terima Allah ada lebih daripada dua tangan. Tapi hadis semua sebut Allah ada dua tangan, Quran sebut dua tangan. Yang kata jamak ni, Allah kami cipta dengan tangan-tangan kami, itu li ta'zim. Tetap dengan makna dua tangan, tapi li ta'zim, menunjukkan kekuasaan dia. Ini jawapan ahli sunnah dari segi bahasa. Masalah, jika seseorang berkata, jika Allah menyebut kalimah tangan-tangan, maksudnya dua tangan, lantas mengapa kalian mengingkari kalau kata tangan diertikan dengan yadun wahidah, satu tangan? Kata pada mereka, Allah menyebut aidi, maksudnya yadain. Allah sebut satu tangan, tetap makna dua tangan. Sebab umat Islam telah sepakat bahawa pendapat yang menyatakan Allah mempunyai banyak tangan atau hanya satu tangan adalah pendapat yang batil. Tak boleh terima. Kita tak boleh terima kalau ada orang kata Tuhan ada satu tangan. Walaupun ada ayat secara mufrad, sandar Allah ada satu tangan, tetap Allah ada dua tangan. Nas yang sahih dua tangan. Kenapa kita kata macam tu? Sebab Quran kadang-kadang dia main lagu tu. Macam satu ayat Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Cuba perhati ayat ni. Wa in ta'uddu, kalau sekiranya kamu kira ni'matallahi. Tengok dia guna mufrad. Ni'mata diidafah kepada Allah. Ni'matallah. Kalau kamu mengira satu nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak boleh kira. Adakah berdasar ayat ni kita nak kata Allah cuma ada satu nikmat? Sedangkan Allah sandarkan mufrad kepada diri dia. Dan bila dia sandar mufrad, dia guna kalimah di ujung la tuhsuha, tak boleh kira. Takkan satu pun tak boleh kira. Maka tentulah di sini idafah dia secara nakirah, secara umum. Secara umum, nikmat yang satu tu maksud dia keumuman nikmat yang Allah miliki, macam satu nikmat. Walaupun dia pakai mufrad, tapi Allah ada nikmat yang banyak. Pasal la tuhsuha, tak boleh kira. Takkan satu pun tak boleh kira. Macam tu juga dalam beberapa ayat yang lain, Allah menyebut kalimah mufrad, tetapi bukan difaham dengan mufrad, tapi difaham dengan makna keumuman. Macam tu juga Allah kata dia ada satu tangan untuk menunjukkan wujud tangan, tapi hakikatnya dia ada berapa tangan? Nas yang qat'i menyebut dia ada dua tangan. Tak perlu dibimbangkan. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, ini benda yang berulang-ulang di dalam Al-Quran. Allah menyebut di dalam Al-Quran tentang, dalam surah Tahrim, wa in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Kalau sekiranya kamu berdua ini bertaubat, kalau sekiranya kamu bertaubat kepada Allah, sesungguhnya hati kamu tak akan jadi rosak. Tapi dia kata qulubukuma. Dia nak sandarkan kepada kuma, tapi dia kata qulub. Kuma tu dua, musanna, tapi dia guna qulub jamak. Jamak pernah diguna dengan makna musanna dalam Quran. Ini tidak jadi hal. Kalau Allah kata dia ada satu tangan, tetap kita baca dia ada dua tangan. Pasal keumuman, nak idafahkan, nak sandar dia sebenarnya ada tangan. Kau saya faham seorang-seorang. Kan ingat duk mengaji nahwu sorok ni boleh faham lah. Boleh faham. Tak apa, ni tu tak faham pun tak apa. Janji percaya Allah ada dua tangan secara hakikat. Tak mana tadi? Masalah. Jika seorang berkata, mengapa kalian mengingkari jika dikatakan bahawa mimma amilat aidina adalah majaz. Majaz ni bermakna simbolik.
Dikatakan dalam menetapkan makna kalamullah harus secara zahir dan hakiki. Tidak boleh dipalingkan daripada makna zahir kepada makna majaz kecuali dengan hujah. Tidakkah kalian melihat zahir sebuah kalimah yang bermakna umum? Jika lafaz itu umum sementara yang dimaksudkan adalah khusus, bererti makna lafaz tersebut tidak lagi dikatakan zahir yang hakiki. Dan tidak boleh dipalingkan seperti ini kecuali dengan hujah. Demikian juga halnya dengan firman Allah mimma amilat aidina, yang secara zahir atau secara hakiki menetapkan adanya dua tangan bagi Allah. Tidak boleh memalingkan makna dua tangan ke makna yang telah disebutkan oleh penentang kita kecuali dengan hujah yang jelas. Jika hal ini dibolehkan, maka orang-orang akan bebas menyatakan bahawa yang umum itu khusus dan yang khusus itu umum. Jika hal ini tidak dibolehkan kecuali dengan dalil, maka penyataan kalian bahawa ayat tersebut majaz juga terlarang, kecuali jika kalian mempunyai dalil. Dengan demikian, maka makna firman Allah amilat aidina wajib ditetapkan secara hakiki, iaitu dua tangan Allah, bukan dua nikmat. Kerana dalam bahasa Arab tidak boleh seseorang menyatakan amiltu biyadi, aku kerja dengan dua tangan aku, dengan maksud dengan dua nikmat. Ini penutup Imam Abu Hasan sebut, terimalah secara zahir, secara hakiki Allah ada dua tangan. Dua tangan secara hakiki yang tak sama dengan apa yang kita ada, apa yang kita tengok. Dia tak boleh ditanya, tak boleh dibayang-bayangkan, tak boleh diumpama-umpamakan. Laisa kamitslihi syai'. Itu penutup Imam Abu Hasan bawa bertubi-tubi punya dalil otak ni, dalil akal, logik nak kata Allah ada dua tangan. Jadi kita ajak anak-anak kita akidah Allah ada dua tangan secara hakiki. Ayah, tangan Tuhan macam mana? Kata kat dia laisa kamitslihi syai'. Ayah, macam mana pula Quran kata Tuhan ada satu tangan? Kata kat dia disandarkan secara keumuman wujudnya tangan. Macam mana Quran kata dia ada tiga tangan? Kata dia tetap dengan makna dua tangan. Jamak itu sekadar li ta'zim, menunjukkan keagungan. Boleh nak? InsyaAllah. Lepas ni kita masuk lagi satu tajuk, bab yang ke berapa ni kalau? 7 bab ni. Bab yang ke-7, bantahan terhadap Jahmiyah yang menafikan ilmu, kudrat dan sifat-sifat Allah lainnya. Macam mana nak bantah? Ini dia punya racun-racun dalam pelajaran akidah. Kita tengok lagi sekali. Wallahu a'lam.